إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Syahdan, situ deh, betul tak? Syahdan, jikalau ada seorang i'tiqadnya putus. Situ dah. Ke bawah sikit lagi. Bawah sikit. I'tiqad falasifah. Seperti i'tiqad falasifah. Situ. Kita berhenti tu tidak di stesen bah dia gitu tu. Nah. Berhenti tepi jalan terus itu tu. Kita hundur klik sikit je supaya jadi orang panggil hubung dengan tepi jalan ni. Klik stesen balik. Syahdan, jikalau ada seorang i'tiqadnya, pegangannya, pegangan dalam hati seorang tu putus jazam, yakin, 100% maknanya, tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Itu kita telah bahas dah apa syak, zan dan waham dah. Kena ingat tu. Tetapi sungguh pun kata yakin, i'tiqad, pegangan dia tu putus 100%. Tetapi tiada berbetulan, yakni tidak muafakat, mana gitu. Tak kena. Tiada berbetulan, mana tiada muafakat, tak kena ia i'tiqad tadi tu bagi yang benar, tak kena dengan yang hak. Tu tak muafakat dengan yang sebenar. Maka bukanlah ia i'tiqad seperti itu tu bernama ma'rifah. Orang tak panggil ma'rifah tu. Yakin dia bulat 100%. Apa? Lembu sebuah kenderaan beroda 4 pakai steering guna minyak petrol. Yakin sungguh. Kata tak betul lembu tu gitu. Lembu tu gitu. Tok guru saya cerita dah itu. Lembu-lembu ni sebuah kenderaan guna roda 4. Pakai steering guna minyak petrol.
Kita kata lagu mana ya tak? Nak gerah gitu. Maka adakah kerana semata-mata keyakinan dia tu, padahal benda yang dia yakin, dia panggil mu'taqadat, perkara yang dia i'tiqad, perkara yang dia pegang tadi tu, tak kena pun dengan diri lembu sungguh. Lembu hak ngertinya, kalau orang kenal lembu tu seekor binatang yang berkaki empat, bertemuh makan rupuk atas badan. Tu lembu. Tapi dak, dia yakin kata lembu tu sebuah kenderaan beroda pak pakai minyak petrol guna steering. Adakah kerana keyakinan tu kita kata tak apalah, gitulah tu lembu di sisi awak tu, okeylah tu gitu. Gitu tak? Tak. Orang tak panggil kenal tu. Orang panggil jahil. Bodoh yang tak kenal lembu ni orang gitu. Maka sebab tu kata bukanlah ia i'tiqad semata-mata jazam, semata-mata putus, semata-mata yakin, tapi benda yang di-i'tiqad, benda yang dipegang, yang yakin dia dengan benda tersebut tu tak kena pun dengan perkara yang sebenar, itu tak boleh dinamakan ma'rifah, tak dikatakan kenal tu lagu tu. Maka adalah namanya itu, kitab Jawi jatuh dah. Maka adalah dah orang tak panggil ma'rifah, panggil apa? Maka adalah namanya, nama i'tiqad seperti itu tu, ialah jahlul murakkabu. Orang panggil jahil murakkab. Jahil makna bodoh, murakkab makna berlapis-lapis. Bodoh yang berlapis-lapis, itu maksud. Apa makna bodoh yang berlapis-lapis? Yakni dia tu tak tahu dengan perkara yang hak. Macam kita misal macam lembu tadi, dia tak kenal lembu, dan dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu tu lembu tu gap. Banyak kali tak tahu tu. Pertama, dia tak tahu hakikat lembu tu gap. Yang kedua, dia tak tahu diri dia tu tak tahu tu tentang lembu. Yang dia tahu lembu. Lembu mana? Lembu hak dia i'tiqad tadi, beroda pakai minyak steering, pakai minyak petrol guna steering. Tu. Jadi bodoh dia tu banyak lapis. Pertama dia bodoh tentang perkara yang sebenar. Kemudian dia bodoh tentang diri dia tu bodoh. Yang dia tahu dia tu ahli. Dia pun berilmu. Dia tahu lagu tu. Itu dia panggil jahlul murakkab, dia panggil. Bodoh yang berbanyak tikar. Begitu. Orang tak panggil ma'rifah, dia panggil jahil murakkab. Jadi jahil murakkab ni bodoh yang dicela dalam syarak. Bodoh yang dipuji ada, bodoh yang dicela pun ada. Bodoh yang dipuji dalam syarak ni orang panggil jahlul basit, dia panggil. Jahlul basit makna jahil satu lapis. Mana? Dia tidak tahu perkara yang sebenar. Dia jahil dengan perkara yang hak, tapi yang dia tahunya diri dia tu tak tahu. Selapis ya. Kok dia tak tahu dengan perkara yang sebenar. Kemudian yang dia tahunya diri dia tu tak tahu. Dia tahu diri dia tu tak tahu. Maka bila dia tahu kata diri dia tu tak tahu, untuk mengetahui dia mengaji. Tu jahil basit, dia panggil. Jahil satu lapis. Kok tadi dia tak tahu dengan perkara yang sebenar, dan dia tak tahu diri dia tu tak tahu. Dua kali tak tahu itu. Dia tak tahu perkara yang sebenar. Dia tak tahu diri dia tu tak tahu. Yang dia tahu, dia tahu. Padahal dia tak tahu. Itulah gitu. Itu dia panggil jahil murakkab. Dua kali jahil itu. Dua kali tak tahu. Tapi kalau jahil basit, dia tak tahu dengan perkara yang sebenar, tapi dia tahu diri dia tak tahu. Bila dia tahu diri dia tu tak tahu, diri dia tu bodoh, mana sedar diri, cakap mudah, dia tahu dia bodoh. Gitu. Bila dia tahu dia bodoh, yang nak sidik, yang nak ngaji, gitu. Maka bila yang ngaji, dia tahu. Itu lagu tu. Jadi kita kena bersifat dengan jahil basit, jangan jahil murakkab. Seperti ni baru nak masuk. Mana contoh pegangan orang yang yakin 100% bulat jazam, tapi tak betul. Tak kena tu. Seperti i'tiqad falasifah. Seperti i'tiqad falasifah. Mana falasifah ni ahli sains lah. Ahli sains. Ya, falasifah sebenarnya asal perkataan failasufia. Ya, asal falasifah asal daripada perkataan failasufia.
Maksud dalam bahasa Arabnya failasufya muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Itu asalnya orang panggil perkataan falasifah, iaitu failasufya, maknanya muhibbul hikmah. Nah, itu failasufya tu bahasa Greek tua Yunan lah. Makna muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Tapi mereka tu tak berapa nak bijak, sebab mereka guna akal semata-mata. Guna akal semata-mata. Itulah. I'tiqad falasifah, pegangan puak falsafah ni, qadim alam ini. Alam ini ni sedia kala. Falsafah, satu daripada pegangan falsafah yang dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ialah beriktiqad. Mereka mengiktiqad, mereka berpegang bahawasanya alam ini qadim. Qadim makna sedia kala. Tidak dijadikan oleh Allah. Bukan Tuhan yang menciptakan alam ini. Itu. Sama ada alam ini ada dengan cara illah, dengan cara ta'liliyah, ataupun alam ini ada dengan cara tabi'iyah, tabi'at. Dia ada dua mazhab pula, iaitu mazhab falsafah pertama dipanggil mazhab ta'liliyah. Mazhab ta'liliyah ni mazhab yang menjadikan Tuhan tu ilah, alasan bagi adanya alam ini, tanpa perlu Tuhan yang menjadi. Mana Tuhan ada, maka alam ni automatik ada. Ada bila? Sama sedia kala dengan Tuhan. Tuhan ada sedia kala, maka alam ni tu ada sedia kala. Tu mazhab ta'liliyah. Kafir. Yang main kafir tu. Ada satu mazhab lagi dipanggil mazhab tabi'iyah. Mana mazhab tabi'iyah? Yakni dia kata alam ini ada, syaratnya pertama kena Tuhan ada. Satu. Kemudian mesti tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang dikatakan Tuhan tak ada. Mana tak ada Tuhan, satu Tuhan. Macam Islam dah ni. Satu Tuhan saja. Maka kalau Tuhan tu ada, lepas tu ada tu pula satu, tidak terima Tuhan selain daripada dia, maka alam ni tabiatnya jadi sendiri. Bukan Tuhan yang menjadi. Ada bila? Kalau Tuhan tak disediakan, sediakan lah alam ni. Tak ada permulaan ya. Ada. Maka dua-dua ni kafir. Kufur belaka tu. Tu. Bisalathatin kafaral falasifatul aidah idh ankaruha wahyal muthbattah ilmun bijuz'iyyin wa huduthu awalimi wa hashrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara, ulama ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan kelompok falsafah. Sebab tu kalau kata ngaji sifat 20 ni ngaji falsafah, pening kita. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Ulama sifat 20 yang mengkafirkan falsafah. Tiba-tiba orang sekarang dia kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Ke pening lagu tu. Ulama sifat 20 kafir diri sendiri ke lagu mana? Tak ada kaitannya dengan falsafah. Ilmu yang kita mengaji ni ilmu Islam, ilmu daripada Nabi SAW. Daripada Quran dan Sunnah. Bukan daripada falsafah, bukan. Tak Aflatun, Aristoteles, Socrates, Aflatun, Aristoteles. Itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ni Plato. Itu dah. Tak mereka tu kenal Allah. Mereka kafir ke? Tu ingat. Jadi jangan kita terpengaruh dengan orang yang menuduh kata mengaji sifat 20 ni falsafah. Falsafah mana? Hak daripada Quran Sunnah dah. Ulama kita ambil uslub Quran hadis, gubah-gubah jadi satu disiplin ilmu. Sama dengan ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, semua sama. Zaman Nabi tak ada ilmu tajwid, tak ada. Tak ada Nabi mengajar ilmu tajwid. Hari ni muslimat semua Nabi nak mengajar tajwid ni, izhar, ikhfa, idgham, tak ada. Quran pun tak ada ditulis dengan lengkap. Hak lengkap tu tak ada, hak tidak lengkap tu tak ada titik, tak ada baris.
Jadi jangan kita orang panggil sembrono dalam agama. Semua ilmu yang disusun oleh ulama ni untuk dipermudahkan kepada kita. Kita nak jelas pasal akidah kita, ngaji ilmu tauhid, ya, ilmu sifat 20 ni. Nak orang panggil jelas dalam amal ibadat kita, ngaji ilmu fiqh. Nah, robok ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Nak tahu pasal hak mana perangai-perangai tak molek dalam hati kita supaya kita tak bersifat dengan dia, dan hak mana perangai-perangai hak comel-comel, hak molek-molek dipuji oleh Tuhan dan Tuhan suruh kita bersifat dengan dia, ngaji ilmu tasawuf. Itu ulama susun dah media ilmu. Nak betul baca ayat kita Quran, ngaji ilmu tajwid. Tu. Nak kenal Nabi dengan lebih mendalam, lebih daripada makrifah ammah ada dalam ilmu akidah ni, ngaji ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khasais. Itu. Siapa susun? Ulama susun. Nak mudah kita. Ambil di mana tu? Quran sunnah lah kau. Ada. Jadi ulama sifat 20 yang mengkafirkan falsafah. Sebab apa? Falsafah engkar 3 perkara ni. Paling besar sekali 3 perkara. Mana? Pertamanya ilmu Tuhan dengan secara detail. Kata falsafah dah. Ilmu Tuhan dengan secara umum saja. Tuhan mengetahui perkara ni dengan umum. Contoh Tuhan tahu rambut kita, tahu. Berapa helai rambut kita, kata falsafah Tuhan tak tahu. Banyak sangat. Pening Tuhan jadi. Tuhan pun pening juga. Itu falsafah. Kita tak. Tuhan tahu rambut kita, tahu. Berapa helai urat rambut pun Tuhan tahu. Tuhan tahu dengan tak perlu bilah. Tuhan tahu dengan detail, dengan tak terdahulu jahit. Sebab tu Qadariyatul Ula, Qadariyah yang peringkat awal sebelum Imam Syafi'i lahir itu, dia pupuh dah. Mereka ni dihukum kafir oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab mereka i'tiqad Tuhan ni tak mengetahui sesuatu perkara melainkan apabila perkara tu berlaku. Macam kita juga jadi ilmu, kita nak tahu dah ada aksiden ke apa? Tak tahu. Bila kita tahu? Berlaku. Barulah ada aksiden. Tuhan pun gitu juga dia. Kafir dia. Itu dah. Kafir. Wa hudusu awalimi, baharu alam, kata falsafah dak biqidamil alam. Alam ni qadim, sedia kala Tuhan tak menjadi. Hanya Tuhan tu dijadikan ilat bagi maklul atau tabiat bagi matbu'. Tuhan tu jadi alasan Tuhan ada, alam ni tu ada. Bukan Tuhan yang mengada. Bila alam ni ada, Tuhan ada sedia kala, alam ni qadim, sedia kala juga. Sama dengan Tuhan. Itu dah. Baik, habis. Kafir tak ni? Kafir ni. Pegangan ni kafir. Sedangkan alam ni di kita ahli sunnah wal jamaah, alam itu baharu. Apa baharu? Yakni ada permulaan bagi ada. Ada dia mari kok tak ada. Dulunya tak ada. Siapa yang mengada? Allah yang mengada. Allah yang mencipta. Itu kan? Tak usah kata alam ni makhluk, kita sendiri. Dia kata hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tuhan kata dalam Quran, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Adakah tidak datang pada manusia ketika mana masa yang tidak ada sesuatu pun yang menyebut tentang dia, sikit pun tak ada. Kita dulu ada orang sebut tak nama kita? Ada? Zaman Fir'aun dulu ada orang sebut. Nama lah Fir'aun kata, mana piuhai ada gitu? Tak ada. Nama kita langsung tak disebut dulu. Tak ada. Mana kita ni tak ada. Kosong. Tak ada siapa yang kenal kita. Tak ada siapa yang sebut tentang kita ni. Betul tak? Ada mana-mana pendaftaran negara dah keluar surat tentang kita, biodata kita ada? Dulu ada? Tak ada. Lah ni orang duk sebut nama orang tu, nama kita. Ajak orang mengajar sini, ajak orang mari tahlil situ, orang kenal kita, orang telefon kita, orang mari jumpa kita. Siapa hok buat ni? Siapa kita boleh jadi kenal ni? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Kamilah Tuhan kata. Tak ada orang lain dah. Kami khalaqna, kami yang menciptakan kamu daripada tidak ada kepada ada. Min nutfatin amsyaj, daripada air yang bercampur. Yakni air ibu air mak. Air mak air ayah, air ibu air mak ibu tu lah. Air ayah air mak.
Nabtalih, hikmahnya supaya kami ujikan mereka manusia tu. Waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan pada manusia tu dua alat untuk mereka mampu idrak, mampu mengerti. Sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Sebab tu kalau manusia tu lahir-lahir tak ada pendengaran, tak ada penglihatan, makna pekak buta, maka orang tu bukanlah. Sebab tak ada ilmu boleh masuk. Benar tak? Nak mengajar. Suara ya bonus kabut besar mana tak masuk telinga dia, enggak pekak. Itu tunjuk isyarat gini nak takbir ke apa, dia tak nampak. Lepas tu nak masuk ilmu lagu mana? Dah, maka dia bukan mukallaf. Dia ahlul fatrah, free hidup, akhirat masuk syurga. Jangan duk minta gitu, ya Allah butakan mata aku, bekakkan telinga. Jangan tu ni. Tapi kalau gitu sungguh, sejak daripada lahir, sebelum balik, buta, capur, pekak, orang ni bukan mukallaf. Sebelum balik, kalau lepas balik tak mukallaf. Itu ni. Kalau lepas balik dah baru buta, capur, pekak, tu mukallaf. Sebab dia ada waktu untuk belajar. Tapi kalau sebelum balik, buta, capur, pekak, maka dia bukan mukallaf. Sebab apa? Nak masuk pengetahuan ke mana? Kok telinga tak masuk, kok mata tak masuk. Dia berjalan nak kena langgar ke lori hang pun dia tak dengar. Orang tunjuk lori tu tak nampak gapo, relax, santai dia berjalan, relax. Sebab apa? Tak ada alat untuk mampu idrak, untuk mampu mengerti sesuatu. Maka kalau kita tak ada ni, ada hak pekak jauh buta sini ada. Tak ada. Maka kita mukallaf belaka sini. Habis. Dan seperti i'tiqad qadariyah, baca qadariyah dah, jangan baca qadiriyah. Kalau qadiriyah itu Syekh Abdul Qadirul Jailani, tariqah qadiriyah. Ini qadariyah, bi fathid dal, dengan baris ataskan dal. Jadi nak cerita seumur sebab lucu dak pun. Mau cerita seumur dah. Pernah ada orang mari ziarah pondok Amba lah. Pakainya serban, sokok piyah tajam gitu. Tajam lah. Jatuh cicak terbelah dua, mati tak ada ngocak. Mari ziarah. Dia kata, ustaz bawa tarekat ke apa ni? Pondok kata pondok kita bukan pondok tarekat. Ni Sufiah, kan Raudhah Sufiyah Sunniyah. Sufi ni, pondok Rumi Sufi. Ni mesti tarekat. Tak ada tarekat. Ini tarekat kita ngaji sampai mati. Tarekat kita tarekat ngaji. Dia kata tak ada tasawuf lah sini. Tasawuf ada. Tasawuf ngaji. Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin ada belaka, hikam kau berapa ada mengaji. Tarekat ada. Tarekat kita mengaji. Dia kata saya tarekat ya. Tarekat apa? Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah sesat lah kata entah. Macam mana boleh sesat ustaz? Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya tu kok. Kata kalau Syekh Abdul Qadir Jailani orang panggil tariqah Qadiriyah. Kalau Qadariyah ni kok sesat ni? Kau tak tahu pula saya. Padu ain tak tahu ni padu ain ni. Nak sibuk ke tarekat tu, hak tu bukan fardu ain. Hak tu berasa rajin lah. Lagi bagi pula akhir-akhir ni banyak sangat pelik-pelik. Sebab tu almarhum tok guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrah. Orang panggil Pak Suhamid Gun. Dia kalau orang nak mari ambil tarekat ke apa, dia tanya tak payah sibuk ke tarekat lagi lah kata. Ngaji fardu ain dulu. Sifat Tuhan lagu mana tauhid ni. Tu baca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau belawa baca Bismillah tak siapa ke Tuhan. Bismillah nak sebut molek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dok siapa ke Tuhan tu siapa ke setan gitu ibadat gitu. Dia suruh kemah syariat.
ngaji tauhid, ngaji. Sebab tu kalau ngaji kitab hikam dengan dia kan, dia kalau ngajar kitab hikam almarhum Tok Guru ni, orang daripada Brunei, daripada Sabah Sarawak mari semata-mata semalam tu Abu Malik Khamis tak silap abang dulu untuk ngaji kitab hikam syarah Tok Kupulaman ni, kitab hikam Jawi tu penuh. Rumah ni surah dia, ni pagar, ni surah dia, ni rumah dia, belakang ni tempat parking kereta, ni masjid. Orang daripada surah sampai ke masjid. Penuh orang. Tapi dia ngajar 2 jam. Sejam pertama tu dia uli hak fardu ain. Start daripada hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, hukum sifat kerasulan, kenabian, perkara ghaibiyah. Lepas tu masuk pula bab taharah, air musta'mal, mutlaq, mutanajjih, cara berwuduk, akad hadas kecil besar gapo semua sekali. Rukun 13 maya qauli fi'li qalbi syarak bagi tiap-tiap rukun. Perkara-perkara yang batas. Habis yuli hak tu dulu. Barulah habis sejak pertama tu orang bahasa tidur kan enggak dengar somok ni. Yo ke uli waktu somok. Biar kita dengar dah ya ke uli. Uli juga tu. Nah, kadang-kadang orang tu tidur. Sejak pertama tidur dulu. Sejak kedua baru nak masuk lagi tak. Barulah jaga. Dak pun ada hak tidur lebih. Tidur sampai kau sejak lepas sejak dah masuk dah lagi tak. Jaga juga bila ada orang zuk. Allah, ada orang Allah tu kajar dia. Nah, Tok Guru je. Jadi nak ceritanya Tok Guru dulu bukan style mari bertarekat, tidak gitu. Nah, ia suruh kita mengaji. Ya kemah fardu ain. Sebab banyak tipu daya. Imam Abi Madian pada kurun yang ke-6 dia katakan fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatun. Ketahuilah olehmu bahawasanya jalanan ini kaum sufi ni, tarekat ni pada kurun ke-6 tu hacul bu. Hacul bu ni artinya payah nak didapat. Intan berlian. Hak banyaknya batu-batu kotor. Maka berhati-hati. Nak kita Selangor ni banyak ajaran-ajaran sesat, tarekat sesat. Nah, hak ngajar hakikat makrifat hak sesat. Tu. Habis. Dan seperti i'tiqad qadariyah. Bagaimanakah i'tiqad qadariyah? Boleh memberi bekas. Fuq qadariyah dia i'tiqad sesuatu ni, hamba makhluk ni boleh memberi bekas kudrat hamba yang baharu ini. Kita hamba ni Allah Ta'ala sudah bagi kepada kita kudrat, quwwah, kekuatan, kudrat, sifat perkuasa kita. Yang mana sifat perkuasa kita, kudrat kita inilah yang boleh membuat apa sahaja yang kita mahu. Mana kudrat kita yang membuat. I'tiqad lagu ni pada kufurnya khilaf ulama. Qaul yang rajih kata tak kufur. Sebab apa tak kufur? Sebab masih lagi mengatakan kudrat tu Allah yang buat untuk dia. Allah menjadikan pada kita kudrat, kemampuan. Kudrat, quwwah, kekuatan. Yang mana dengan kekuatan inilah kita mampu buat apa-apa sahaja yang kita nak. Kata sebahagian ulama kafir juga. Sebab apa? Sebab dia mengatakan bahawasanya dia yang buat. Dia hakikat yang menjadikan, yang menciptakan perbuatan dia. Tapi kalau yang rajih kata tak kafir lagi. Sesat tapi tak kafir. Sebab apa tak kafir? Sebab dia kata kudrat tu Allah yang buat untuk dia. Bila Allah buat dah kudrat untuk dia, dialah yang buat perbuatan dia. Bukan Allah. Allah tak ada kaitan dah. Allah duk rehat gitu je dah. Tu sesat fahamnya lagu tu. Sesat fahamnya lagu tu. Kudrat kita Allah Ta'ala jadi kudrat iradat. Ada, betul. Jangan kata Allah Ta'ala tidak mengadakan kudrat iradat. Itu Jabriyah. Jabariyah. Orang kita panggil Jabariyah. Sebetul tepatnya Jabriyah. Fuak Jabriyah, i'tiqad Allah tidak menciptakan kepada makhluknya kudrat dan iradat. Berarti kita semua ni tak ada kudrat, tak ada iradat. Lepas tu ya kita boleh gerak, makan, minum, duduk, bangun, tidur. Itu semua Allah 100%. Kita ni seperti kapah yang ditiup oleh angin. Tengok. Kapah daun ke. Bila angin tiup ke kanan, dia pergi ke kiri tak? Pergi ke kanan. Mana ada angin tiup kanan, kapah tu jalan pergi kiri gitu. Kapah apa lagu tu? Ni kapah hidup kan.
Nah, kapah seperti daun, seperti kapas, kata Fuad Jabriyah. Ini sesak tak? Sesaknya Jabriyah kerana menafikan pada makhluk ini ada kudrat iradat yang Allah Ta'ala jadikan. Ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan Allah menjadikan pada hamba, pada kita, pada makhluk ni kudrat dan iradat yang hadithah, yang baru dijadikan. Lalu fungsi kudrat iradat yang ada pada kita ni hanya sebatas ikhtiar dan kasab. Mana? Ikhtiar dan usaha. Ikhtiar makna pilih. Iradat ada di kita ni. Nah, tugas iradat kitanya memilih. Nak pergi kuliah duha ke nak tidur ngatuk nak ada tu. Nak pilih. Nah, Allah, sebulan sekali je lah. Nah, kita pun mari. Kita pilih untuk datang. Atau tak boleh baik pergi shopping, pergi beli popcorn ke apa-apa lagi sedap. Kita pilih untuk tidak datang. Bebas tak pilih? Bebas. Nak pergi masjid ke nak pergi disco? Bebas. Tak ada kata nak pergi disco, meletup selalu kereta. Allah. Kalau buat gitu tak ada disco atas muka dunia ni, tutup habis, takut. Dah bebas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, sila. Siapa nak kufur, sila. Bebas pada zahirnya kita boleh memilih. Tak ada kata nak pergi buat maksiat kak, pecah perut selalu, kau terbakar selalu tubuh. Ada bebas. Lana-lana boleh buat maksiat. Ya pilih. Jadi iradat kita hamba ni memilih. Kudrat kita ni usaha. Usaha baik dipanggil kasab, usaha jahat dipanggil iktisab. Itu dah. Kita usaha belaka lah. Bahasa Melayu kita speak sikit. Bahasa Arab ada kasab wal iktisab. Mana? Usaha baik, usaha jahat. Apa makna usaha? Yakni berlaku perbuatan tu di tubuh kita, di diri kita. Dah. Supaya boleh kita sandarkan perbuatan tu perbuatan kita. Buat apa tu, mek? Duduk siaike, duduk menyayu, duduk gula, duduk menyinggir dia. Dia. Tapi hakikatnya yang menentukan pilihan dia dan yang menciptakan perbuatan dia ialah Allah. Kudrat Allah menentu, iradat Allah menentu, kudrat Allah yang menjadi. Kita pilih, Allah menentu. Bila Allah menentu, sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah menentu. Tuhan tentu dah pada tanggal sekian-sekian, hari sekian-sekian, di sekian tepatnya begini-begini, kita ni akan begini. Tuhan tentu sedia kala. Dan benda hak Tuhan tentu, Tuhan maklum. Ni ilmu dia, sedia kala lagi Tuhan tahu. Firaun nak mati kafir, Firaun tak akan berimai, Abu Lahab, Abu Jahal kafir. Dan Tuhan tentu ke Abu Lahab, Abu Jahal tu kafir. Dan Allah jadikan Abu Lahab, Abu Jahal tu kafir. Tapi Allah suruh dah Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Namrud, Qarun tu kafir? Tidak. Ni beza dah. Suruh amar, perintah dengan tentu, kehendak, menentu Allah Ta'ala, itu perkara yang berlainan, tidak berlazim-laziman, tidak mengautomatikkan. Benda lain-lain yang kita kata Tuhan kehendak tu mesti Tuhan suruh. Dah. Tuhan kehendak, Tuhan tentu Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Namrud, Qarun apa tu kafir. Tapi Tuhan suruh tak kafir? Dah. Tuhan suruh beriman. Lain tu. Iradat dengan amar tu lain. Iradat satu sifat yang ada di zat Allah. Perintah amar ialah ibarat daripada ta'alluq kalamullah. Kalam Allah Ta'ala satu juga. Sifat kalam. Tapi ibarat daripada ta'alluq min haitsu ta'alluqihi, daripada sekira-kira ta'alluq kalam tu dilalah, memberi, menunjuk, dia ada 5. Kalamul amri, kalamul nahyi, kalamul khabari, kalamul wa'du wal wa'id. Mana suruh, aqimus solah wa atuz zakah tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada kalamun nahyi, tegah, wala taqrabuz zina wala taqul lahumā uffin. Ada kalam khabar, tu wa iz qala Musa liqaumihi, tu cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Adam. Tu
Ada wa'dun wal wa'idu, janji baik, janji buruk. Wasiqal ladzina nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara, janji baik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, janji buruk, wa'id. Ini orang panggil ta'alluq kalam. Jadi suruh dengan kehendak, ketentuan Allah itu beza. Tidak semestinya tiap benda hak Tuhan suruh Tuhan kehendak, dan tidak semestinya tiap-tiap Tuhan kehendak tu Tuhan suruh. Lain-lain. Lain-lain. Itu nanti kita belajar semula. Nampak lagi tu maksud tu dah. Jadi Qadariyah pulaknya lagu mana? Qadariyah dia kata Allah Taala jadikan kepada hamba kudrat iradah. Nak sama dah dengan ahli sunnah ni dah. Tetapi kudrat iradah hamba bukan hanya memilih dan mengusaha, bahkan kudrat iradah hamba kita ni ialah menentu dan menjadikan. Kita yang menentu apa yang kita nak buat, dan kita yang menciptakan apa yang kita nak buat. Bukan Tuhan. Tuhan tak ada kaitan dah dengan kita. Tuhan beri dah kudrat iradah, kita lah hak buat, kita lah hak tentu. Ni Qadariyah sesat ni. Sesat. Jangan duk pergi lagu tu, jangan. Tikok lagu tu sesat. Jadi kalaulah iradat kita yang menentu dan kudrat kita yang menjadi, pasal apa berlaku benda yang kita tak nak, dan benda hak kita tak usaha pun benda tu. Kita tak nak benda tu. Aksiden contoh. Ada kita nak aksiden. Contoh. Ada orang start kereta tu, memang dia niat dah. Sahaja aku bawa kereta biar aksiden, aku kerah aku selok duduk kepek bawah lori, ada gitu. Tak ada. Semua orang nak selamat, betul tak? Semua orang nak bawa kereta dengan selamat, laju, cepat, sampai ke tempat hak nak tuju. Gitu kan? Tapi realitinya bukan semua selamat. Bukan semua sampai tempat destinasi. Ada hak aksiden, ada hak mati pula tu. Ada hak sakit selok kerah masuk patah hospital. Dia pilih tak nak aksiden? Dah. Dia pilih nak selamat. Dia usaha tak nak aksiden? Dah. Dia bawa kadang-kadang ceremak lah. Bawa slow doa. Lori pun laju pada dia lagi. Ni tolong juga lagu tu pun. Ni berat juga. Slow doa, takut bawa laju, takut aksiden. Nak signal, nak masuk kanan kiri, bukan setakat beri isyarat dengan signal, tangan pula ni Allah. Nak tunjuk kata dia ni nak ceremaknya bawa kereta. Kapan-kapan langgar orang selok ke? Dia tentu tak? Dah. Dia hanya pilih. Tu bukti kata bukan kita yang menjadikan perbuatan kita, dan bukan kita yang menentukan perbuatan kita. Hanya kita diberi bebas untuk pilih dan untuk usaha sahaja. Yang menjadi kita ialah Allah. Itu dah. Tapi Qadariyah kata tak? Itu sesak Qadariyah ni. Habis. Nanti pada tempat kita syarah panjang lagi tu, baru orang panggil introducing je baru tu. Intro dia je baru tu. Dan seperti i'tiqad Nasrani, pegangnya puak Kristian. Mana Nabiullah Isa itu dikatanya tu. Bukan dikatan dah tu, dikata nyo titik desa. Jadi nun kena tambah 2 titik lagi. Tak usah pergi minta dengan kedai lah. Mana titik 2 ni tak ada ni. Tambah sendiri. Lemak ada tu 2 butir. Dikata nyo Nasrani. Anak Allah Ta'ala. Tengok. Dah. Kata fuak Kristian ni secara umum lah. Fuak Kristian ni banyak mazhab pula. Ada yang mengatakan Isa tu ialah sifat Tuhan yang tercabut daripada zat Tuhan. Mana? Sifat ilmu Tuhan. Tuhan ada sifat ilmu. Lepas tu duk mata cabut ilmu dia jatuh ke bumi tu ni. Jadilah Isa. Ada juga gitu, macam-macam jenis pengarang pokok ya ni. Semua tu karut dah. Karut tu. Wah yakin tu. Kristian yakin sungguh Isa tu anak Tuhan, atau Isa tu salah satu daripada 3 Tuhan dan sebagainya ikut. Sanggup perang solid lah. Sanggup perang, sanggup bunuh. Betapa yakinnya dia dengan benda hak dia i'tiqad, mu'taqadat dia tadi. Perkara hak dia pegang dalam hati dia. Tapi adakah dipanggil ma'rifah lagu tu? Tidak. Sebab apa? Tak kena dengan yang sebenar. Tak betul dengan yang hak. Maka dipanggil jahlul murakkabu. B. Dan lain daripada falsafah Qadariyah Nasrani. Ikut gi, sebut gi lah.
Tu Qadariyah, Jabariyah. Gapo lagi? Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah. Macam-macam jenis nama. 73 kok pecah. Nabi sendiri kata. Bukan ustaz kita saja-saja dah. Ni folk kita ada apa kat orang Islam duk balah gitu ini. Mari kita ni satu. Islam so je Islam. Memanglah Islam tu satu hak Nabi bawa. Tapi Nabi hak bawa Islam tu lah hak mengatakan Islam di akhir zaman kena Islam dengan muqayyad. Dia tak boleh jadi Islam mutlak gitu. Sebab apa? Sebab pecah 73. La taftariku ummati ala 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa 72 finnar. Jadi kita nak jelas kata kita ni Islam hak Nabi bawa, kena ikut cara alim ulama dulu aja. Pegangnya bagaimana, ibadatnya lagu mana, hatinya bagaimana. Itu. Ikut 3 rukun agama Islam, iman, ihsan ni dengan ilmunya tauhid, fiqh dan tasawuf ni, maka kita tu ikut Islam hak Nabi bawa lah. Kalau tak ikut dia ni, maka Islam kita tu termasuk 72 firqah yang sesat tu lah. Itu dah. Habis. Dan lainnya banyak lagi lah. Mana-mana saja i'tiqad, yakni pegangan seorang yang tiada berbetulan bagi yang benar. Mana-mana saja pegangan hak tak kena dengan yang hak. Hak tu satu ya. Kebenaran itu hanya satu. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah kemudian daripada satu kebenaran melainkan semua sesat berlaku. Itu kan. Tuhan guna orang panggil kebenaran tu dengan al-haq, dengan mufrad, dengan satu saja. Satu kebenaran. Dengan mufrad, dengan satu. Tapi kalau kebatilan, kesesatan dengan jamak. Idza ja al-haq, apabila datang satu kebenaran, wa dhaqal batil. Musnah, hancur segala tu. Segala ni tak banyaklah segala kebatilan. Jadi kebatilan tu banyak. Hak benar tu satu ya. Maka sebab tu kita kena kenal hak sebenar, hak satu. Nak yakin lagi kita kena kenal juga hak sesat 72 buah tu. Baru yakin kita benar-benar di atas yang satu. Itu dah. Habis. Adapun jikalau ada seorang i'tiqadnya itu, pegangan seorang itu putus makna jazam, yakin, bulat gote 100%. Lagi pula berbetulan bagi yang benar. Kena dah dengan hak sebenar tu. Kena dah dengan yang hak. Kena dengan mu'taqadat, pegangan-pegangan yang diiktikad, yang dipegangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena dah tu. Tetapi ada orang tapi juga. Tak tahu ni apa pula. Tetapi tiada ada pada seorang ataupun pada iktikadnya seorang tadi tu dalil nakli dan dalil akli. Pendek katanya tak ada dalil lah, tak kira lah akli ke nakli. Kalau kena ada nakli kadang-kadang orang kita ni mana duk reti nak sebut Quran ke apa ni. Baca Quran pun wala bowling. Kanak budu ni. Dia penting salah satu. Sama ada dalil nakli atau dalil akli. Dalil yang dipindah ambil daripada Quran dan Sunnah dipanggil dalil nakli, nakal. Atau dalil akli, dalil yang dibangsa pada fikiran akal kita. Tu. Habis. Tak ada dalil, tak kerti dalil. Maknanya contoh orang tanya, apa pegangan kamu terhadap kewujudan Allah? Ada Allah, apa awak i'tiqad? Apa awak pegang? Mesti Allah ada. Lepas tu kalau Allah tak ada, bagaimana awak i'tiqad? Tentu tidak, Allah tak ada. Kan betul lah tu pegangan dia tu. Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Tak terima dengan kepala otak Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada. Pegangan dia tu kena tak dengan yang hak? Kena. Betul dah tu. Betul tak? Mu yakin tak lagu tu? Yakin 100%. Kerak-kerak panggil ke? Yakin sungguh 100%. Ibarat kata jazam, putus, yakin. Tiba-tiba orang tanya, mu tahu di mana? Apa dalil kamu?
Apa hujah kamu yang yakin kata Allah ada tu mesti, sengoti, sungguh Tuhan ada. Tak ada Tuhan, tak ada Allah tu tentu tidak, tak terima. Lalu dijawabnya, dalil apa tok guru duk mengajar belaka di masjid Tuhan ada? Dia kira tok guru. Nampak tak? Yakin dia tu daripada tok guru. Tok guru. Ni dah. Tengok, itu maksud dia tu. Tak ada dalil. Maka bukanlah ia seorang tadi tu bernama makrifah. Orang tak nama makrifah juga lagu tu. Orang tak panggil kenal juga tu. Lepas tu, jahil ke? Tak jahil. Sebab apa? Betul hak dia kata tu. Jahil murakkab tadi tak betul asal dengan benda hak sebenar. Tu. Seolah-olah kalau buat misal di lembu kan. Apa kau lembu? Lembu ni sejenis binatang berkaki 4, bertanduk atas kepala, bertebuh atas padan, makan rumput atas padan. Betul dah tu. Dia baru tanya, mu tahu mana? Tok guru cerita kita lembu tu gitu. Masa tengok tak ada. Ya kaya tok guru cerita je telah gitu je. Itulah gitu. Artinya orang ni tidak boleh dikatakan jahil. Mana dia tahu lembu. Dan kita pun tahu lembu tu ialah seekor binatang. Hak tadi jahil terus sebuah kenderaan ni. Hak ni tak ada. Betul ni. Kena dengan sebenar tu. Kena dengan realiti lembu tu ialah seekor binatang berkaki 4. Cuma orang tanya mu tahu di mana? Tak ada dalil dia. Dia kata aku tengok dah lembu atas padan tu. Dah ni. Dia kata tok guru cerita. Tok guru belaka dia nya. Tu kalau gitu orang tak panggil makrifat lagi tu. Tapi panggil jahil. Tak jahil dah kerana benar. Betul. Lepas tu panggil apa? Maka adalah nama seorang i'tikad seperti tu tadi tu. Maka adalah nama seorang itu. Nama sini ni makna nama dari segi panggilan dalam agama lah. Bukan nama dalam IC dia. Nama cek IC waktu baik. Macam mana nama awak Zaid ni? Nama awak sepatutnya Muqallid. Okey. Ni namanya apa? Taklid dia panggil. Seorang yang taklid dipanggil muqallid. Muqallid. Apa muqallid? Apa taklid? Taklid ni arti taklid mengikut perkataan orang sahaja. Apa makna sahaja? Yakni tak ada dalil, tak mengetahui dalil. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Itu dia panggil definisi taklid. Mutaba'atu lil ghairi mana ikut mulut orang lain li ajli ta'assubi, kerana asabiyah, kerana ta'assub. Tok guru kita tak ada kira lah dia cerita gitu-gitulah. Boleh cakap apa dah ada dalilnya. Hidup main gitu. Bila dalilin tanpa mengetahui sebarang dalil, itu dipanggil taklid. Maka taklid ni dia ada sebut kat sini. Tak ada sebut. Taklid ni ada beberapa pendapat alim ulama kita. Satu pendapatnya mengatakan iman orang yang muqallid tidak sah, kafir. Kalau dia tidak yakin dengan apa yang dia taklid. Betul. Hak ni sepakat. Iman muqallid kafir kalau dia tidak yakin dengan apa yang dia taklid tadi. Contoh, dia kata Tuhan ada, mesti tak ada Tuhan tentu tidak. Dalil tak tahu, tok guru cerita. Betul tak ni Tuhan ada? Tahulah. Dalam 80% gitu kot, 20% rasa macam tak ada Tuhan ni. Taklid lagu ni kafir. Ijma'. Ni sepakat ni. Ni tak ada khilaf ni dah. Sepakat. Hak khilafnya mana? Iaitu muqallid yang yakin 100%. 100%. Betul tak ni? Betul. Mana dalil? Tak ada dalil. Tu guru cerita. Ya kau Tuhan ada. Ya, tak kira. Nak gacah kau? Nak gacah lalu dah dia. Nak kerak kau? Kerak mati aku sanggup. Tuhan mesti ada. Yakin dia. Hak ni khilaf ulama. Kata setengah kufur lagi. Sebab apa? Sebab keyakinan dia tadi tu, jazam dia tu tidak daripada hasil dalil, tapi hasil daripada mulut orang lain.
Maka kalau ditakdirkan tok guru dia tu sambung mengaji pas ke langit, ketujuh ke lapan mana tu, tiba-tiba mari cerita sebenarnya kok saya mengajar dulu sebelum sambung mengaji dulu Tuhan ada tu tak betul. Kok sebenarnya Tuhan tak ada. Pas lagu mana hak mukallid dia? Oh iya kau tok guru. Oh iya hak sebenarnya gitu. Kok dulu saya mengaji ke sekolah menengah baru. Pas saya sambung mengaji pas kata langit tu alah ke Universiti Menara Gading pas kata langit tu tinggi lagi ilmu. Rupa Tuhan tak ada tuan-tuan. Oh ya bukan tu tak ada. Okey tu tak ada lah pula. Maka pegangnya dia jazam putus tadi tu kerana siapa? Kerana mulut orang lain. Maka takdir kalau orang lain berubah pegangnya, dia berubah juga. Maka sebab tu tak sah etika ya. Itu ni. Kata sebahagian ulama. Tu orang panggil apa? Kau ni kau yang rajih, kau yang marjuh, yang lemah sikitlah. Kau yang rajih kata iman muqallid yang yakin, yang putus tadi. Nah, Nabi oleh kerana tak tahu dalil, apakah dia sah atau tidak sah? Sah. Dia sudah mukmin, dia sudah orang mukmin dah. Tetapi asiyun, berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab dia tinggal memikirkan pada dalil. Dah. Kerana kalau dia tu ahli untuk berfikir, ahli nazar dia panggil, ahli untuk berfikir. Mana tak mabuk, aku panggil tak terencak akal kau apa. Nah, mana dia boleh mikir 1 + 1 2. Ahli nazar tu. Mana orang yang layak untuk berfikir. Nah. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Mulk tu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tuhan kata berkata oleh mereka itu ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Akhirat esok lah. Tuhan hikayat dah perkataan. Lau kunna nasma'u, kalau mula di dunia kita mendengar. Tu syarat pertama nak mengaji kena mendengar dulu. Au naqilu, au dengan makna ma'a. Nah, kalau dengar saja hadir ngaji tapi otak pah ke mana-mana mengata rewa pergi pah ke Turki, Rusia, Baghdad, Iraq mana. Kalau khabar tu kata wallahu alam, baru sapa semula di Sungai Buloh. Tu pun lekat di Maybank depan tu. Kaya tadi tu. Dia nak hadir, telinga dengar, otak guna, akal guna. Nah. Kerana akal ni alat seperti pendengar, penglihatan ni alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Ni, akal kita ni alat untuk berfikir, mikir. Au naqilu, serta kami berfikir. Maknanya ayat tu bunyi gini. Kalau mula di dunia kami ni dengar serta kami mikir guna akal kami. Au naqilu ay ma'anaqilu. Ma kunna fi ashabis sa'id. Nescaya tidak kami jadi penghuni neraka sa'id. Bermakna kalau dengar saja tak berfikir, tak guna, tak nazar, tak fikir pada dalil, dosa tak? Dosa. Hak naknya ialah ataupun berfikir tapi tak dengar dulu. Mikir seorang rumah. Selok dia mikir tentang Tuhan seorang. Tak ada mengaji, tak ada guru, tu pun dosa. Sebab masuk dalam kepala otak dia macam-macam. Sebab tu ada perkataan ulama kata man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Siapa yang ambil ilmu akidah ni daripada kitab semata-mata tanpa tok guru yang menunjuk, yang mengajar, yang membetulkan kefahaman kita, maka masuk dalam kepala otak dia segala sengke-sengke. Maka tak boleh salah satu dah. Tak boleh dengar saja otak tak tahu pergi ke mana hala. Tak boleh. Atau otak mikir saja tak aja dengar. Mikir sendiri, duduk rumah bela soyak bawai tu duduk mikir tentang Tuhan sendiri. Tak pernah mengaji pun tak boleh. Dia kena mengaji dulu. Sambil-sambil mengaji tu guna kepala otak mikir. Tu. Nah, barulah lepas daripada muqallid. Itulah gitu dah. Habis. Kemudian kata dia, adapun jikalau ada iktikadnya itu putus, pegangnya dia tu yakin, tu putus yakin, berbetulan bagi yang benar, kena dah, yakin dah, jazam dah, putus dah, apa yang dia pegang tu kena dengan yang hak. Lagi ada padanya pada iktikad seorang itu dalil
Dalil mana? Firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dalil nakli dia panggil. Maka iaitulah ma'rifah namanya. Jadi kena beri pun 3 belaka dah. I'tiqadun jazimun mutabiqu aw muwafiqu lil haqqi nasyi'atun an dalilih. Beri pun 3 ni barulah tak ada khilaf. Orang ni ma'rifah, mukmin. Kenal Tuhan orang panggil. Kenal tu ma'rifah tu. Mukmin tu orang panggil. Habis itu maka adalah asal ma'rifah membezakan antara yang qadim dengan yang muhdath. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu deh. Boleh deh? Kita berhenti situ dululah. Tak boleh banyak-banyak kan ni. Dia berasa sakit otak dia tu ni. Berak. Ya. Dia ngaji ni, dia kalau hak relax sikit fiqh lah. Fiqh lah. Batal, halal, haram, sah, tak sah. Dia jadi suka. Kalau gini ustaz, kalau kita buat gini, jadi suka. Tapi kalau Usuluddin ni, dia jadi terik, kepala otak tu. Ngak rasa dah macam ni. Dia sakit otak. Kalau tasawuf, dia sakit hati. Sebab duk cerita pasal hak hati kita. Riak, ujub, sum'ah, hasad, deki, gapo. Pedih rasa hulu hati aku ni. Sudah hanya gitu. Fekoh sedap lagi ngaji. Tak rasa sakit gapo. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.